semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, syarat sesuatu ibadat amalan itu diterima oleh Allah, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ni. Beriman okey dah. Ikhlas okey dah. Yang ketiga pastikan betul tak? Yang ketiga ni tuan-tuan, dia kata muwafaqat, bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kena fikir tengok setiap amalan kita ni sesuai tak apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi bawa ni secocok tak? Sama tak? Selari tak? Hak ni timbul masalah ni. Tang beriman semua orang boleh terima. Kalau orang kafir dah tak terima ibadat. Tang ikhlas semua orang boleh terima. Buat ibadat mesti kena ikhlas. Tang muwafaqat, bersesuaian dengan ajaran yang Nabi bawa ni, hak ni tangguh dulu. Sebab kita nak andaian. Andaian tu sebenarnya tak betul. Kalau orang yang mengaji ni orang faham lah. Kalau kita semua nak ikut Rasul, kita bukan tahu maksud Rasul. Dia buat andaian, nak menakutkan orang dan nak mengelirukan orang. Contohnya, semua nak ikut Rasul kan? Nabi kahwin 9. Kalau sekali hamba 11. Ulama kata kahwin 4 je. Nak ikut Nabi kan ikut ulama. Dia timbul keraguan. Hak orang kata golongan-golongan yang kata kami ni orang awam, kami penin, dia memang layak penin. Dia memang layak penin. Sebab dia duduk kata dia orang awam, tak berusaha nak mengaji betul-betul. Sedangkan benda tu tak payah ikut ulama. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala dah sebut di dalam surah An-Nisa. Kahwinlah kamu wanita-wanita yang baik. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekat 4 Quran kata. Walaupun ulama tak cakap, Quran dah cakap. Dan Nabi di dalam mentafsirkan ayat ini, Nabi kata untuk umat 4. Dia kata Nabi kahwin 9, ulama kata kahwin 4. Kalau nak ikut Nabi, salah lah dia kata. Sedangkan Quran dah sebut, dalam hadis dah sebut. Dia tak faham, dia buat qiyas nak bagi orang keliru. Semua andaian-andaian yang dibangkitkan nak bagi orang tak yakin kepada Nabi. Itu maksud, dalam hati kita tak bincang, tindakan. Dia tu ikhlas tak ikhlas itu, dia tu kita tak bahas. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita pun, kita dengan Allah Ta'ala. Cuma apa yang dibangkitkan itu salah. Apa lagi disebut? Ulama buat macam ni, Nabi buat macam ni. Ada seorang yang tolong defend pula. Ada beberapa orang, ustaz tolong defend ni. Salah satunya lagi, dia ambil contoh Nabi kecil berdiri, ulama kata makruh. La ilaha illallah. Hadis ni memang ada dalam Sahih Bukhari. Faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi datang kepada satu tempat buang sampah yang dimiliki oleh suatu kabilah, satu kaum, dia kencing dalam keadaan berdiri. Sebab tu kalau orang mengaji hadis dia tak akan penin. Sebab apa Nabi kencing berdiri? Ulama kata makruh. Nak ikut ulama kan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi kencing berdiri. La ilaha illallah. Dibuat lawyer buruk kepada orang yang awam ni memang penin. Kalau kita yang mengaji hadis kita tak penin. Sebab ada riwayat yang lain. Di antaranya Abu Daud dan juga Tirmizi. Aisyah kata, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wa ma bala illa qu'udan au ila julusan." Siapa-siapa yang bagi tahu kepada kamu Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah kata, Nabi tidak akan kencing melainkan duduk. Ini dipanggil ahwalul bait. Suasana dalam rumah memang betul lah Nabi tak pernah kencing, tak kena kencing melainkan dalam keadaan duduk. Tetapi Nabi pernah keluar berperang, dia musafir, berjalan. Ketika dia keluar daripada rumah, ada riwayat Bukhari, hadis yang paling sahih, dia kencing berdiri. Lalu di sini para sahabat sebut dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan Nabi ada beberapa ihtimal yang disebut oleh para ulama. Kalau orang tak boleh baca kitab Arab, boleh baca Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Pandangan yang pertama, ada andaian mengatakan apa dia? Di dalam keadaan Nabi sakit, penghujung usia dia sakit. Sahabat ulama ni tahu di mana? Sahabat juga sebut. Sahabat tengok Nabi. Lalu dia tak boleh nak duduk, dia kencing berdiri. Andaian yang ketiga, takut mercik tu dekat sangat dengan pakaian dia. Takut terkena pakaian atau badan dia. Andaian yang ketiga, bila duduk kencing ni biasanya dia sekali kentut. Duduk kentut. Nabi pula pada ketika itu, tempat buang sampah yang dia kencing itu berhampiran dengan rumah orang. Takut orang dengar. Nabi jaga adab akhlak sampai macam tu. Okey. Dalam keadaan biasa, memang makruh kita kencing berdiri. Tetapi dalam keadaan keuzuran, boleh kita kencing dalam keadaan berdiri, tidak makruh.
Orang yang uzur sebagaimana Nabi uzur tadi kan. Kita pun kalau tak boleh duduk sakit pinggang, penghujung usia akan jadilah macam tu. Sekarang ni nak ikut ulama kan nak ikut Nabi. Ulama kata makruh, dia sampai ketua pun dia tak berani kencing berdiri. Macam mana pergi RNR kan? Jenis orang kencing manis pula. Orang kencing manis bukan dia tahan kencing. Dia akan kencing langkai kan? Tanda semua dah penuh. Cuma ada mangkuk-mangkuk ayun ni kat tepi tu. Nak buat macam mana? Tak nak ikut Nabi tadi? Nak ikut kata ulama suruh kencing duduk tadi? Kena ikut Nabi juga dalam isu ni, dalam suasana yang macam ni. Sebab dalam keadaan darurat. Dia bangkitkan isu ni, dia baca hadis ni. Saya tepuk dia, ya Allah, kenapa lah dia mengelirukan orang. Dia tak faham, dia cuba mengelirukan orang pula. Kerana nak mempertahankan lah, Nabi ikut kanan, ulama ikut kiri, nak kena ikut kiri. Sebenarnya memang kita tidak nafikan. Nak faham Quran hadis berdasarkan kepada huraian tafsiran ulama. Hakikatnya nak ikut Nabi juga. Peranan ulama sekadar menghuraikan apa yang berlaku, apa yang disebut dalam Quran hadis. Bukan ikut ulama. Kita nak ikut Nabi, cuma nak faham Quran dan hadis mengikut tafsiran ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 imam kata, "Iza sahhal hadis fahuwa mazhabi." Apabila benarlah itu hadis, itulah mazhabku. Imam mujtahid pun kata jangan ikut dia. Imam Auza'i, "La tuqallidni wala Auza'iyan wala Hambaliyan wala Syafi'iyan. Khuzu min haitsu akhudhu." Jangan ikut aku, jangan ikut Syafi'i, jangan ikut Malik. Ambillah sebagaimana mereka ambil. Kalau mereka ambil Quran hadis, kamu ambil. La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina man lam ya'rif min aina akhadnahu. Ini Abu Hanifah pula kata. Tak halal bagi mana-mana orang yang nak berpegang dengan pendapat kami kalau dia tak tahu kami ambil di mana. Maknanya semua ajak kembali kepada Quran hadis. Dan Imam Malik kata qulu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa qaulun nabi. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak melainkan perkataan Nabi. Imam mazhab ni hak duk hurai khilaf masalah fiqh ni. Ulama ni kata boleh ni, kata tak boleh ni, kata makruh ni, kata tak makruh. Syarat batas perkara batas sembahyang ni Syafi'i banyak ni, Imam Hanafi pula banyak ni. Hurai walaupun berselisih, semua tu nak ajak orang kembali kepada hadis. Mereka ini hurai Quran hadis untuk memahami orang dan pengikut kepada hadis. Semua tak ajak ikut kembali kepada diri mereka masing-masing. Ikutlah aku, ikut aku. Tidak ada langsung. Semua ikut Nabi, ikut Nabi. Sepatutnya mereka sebutlah satu perkataan, ikutlah aku, jangan ikut Nabi. Aku lebih faham daripada kamu tentang hadis Nabi. Tak disebut. Kita tak pernah jumpa perkataan para ulama, khususnya ulama yang 4, ikutlah aku daripada ikut hadis Nabi kerana aku lebih faham daripada kamu tentang hadis Nabi. Tak disebut. Zaman sekarang ni orang ajak ikut Tok Guru daripada ikut Nabi. Sedangkan imam yang 4 ni lebih alim tentang hadis. Mereka pun tak kata ikut aku, mereka kata ikut hadis.